Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui bahawasanya selain daripada solat fardu 5 waktu, kita sangat-sangat digalakkan juga untuk mendirikan solat-solat sunat. Dan telah kita kupaskan bersama bahawasanya di hari akhirat kelak, antara amalan yang pertama yang seseorang hamba itu bakal dihisab adalah solatnya. Sekiranya baik solatnya, walhamdulillah. Namun sekiranya solatnya tadi ada kekurangan, ada kelemahan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus, akan mengarahkan para malaikat untuk menilai dan menghisap akan amalan solat sunatnya. Solat sunat ini akan menampal kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam solat-solat fardu. Atas dasar demikian, sangat-sangat kita digalakkan bukan hanya mendirikan solat fardu yang 5 waktu, akan tetapi juga kita sangat-sangat digalakkan mendirikan solat sunat. Apabila kita mengatakan tentang solat sunat, di sana ada berbagai jenis solat sunat. Ada solat sunat yang mengiringi solat fardu, ada solat sunat yang berasingan daripada solat fardu. Solat sunat yang berasingan daripada solat fardu sebagai contoh solat duha, sebagai contoh solat witir, sebagai contoh solat tahajud dan sebagainya. Akan tetapi ada sebahagian solat sunat yang beriringan dengan solat fardu. Iaitu setiap kali kita nak mendirikan solat fardu, kita juga disunatkan mendirikan solat qabliyatan. Qabliyatan tu berarti sebelum solat fardu tadi dan juga selepas solat fardu tersebut. Cuma di dalam kita mendirikan solat sunat sebelum dan sesudah ini, kita juga perlu tahu ada sebahagian solat fardu tu ada solat sunat sebelumnya, tetapi ada sebahagian solat fardu pula tak ada solat sunat selepasnya. Jadi apakah solat-solat fardu yang ada solat sunat sebelumnya qabliyatannya, dan apakah pula solat-solat fardu yang tak ada solat sunat ba'diyatannya. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas perkara-perkara tersebut, InsyaAllah. Dan dalam kita membincangkan solat-solat sunat yang beriringan dengan solat fardu ini, atau disebutkan juga sebagai solat-solat rawatib, di sana ada solat-solat rawatib yang sangat ditekankan berbanding dengan yang lain. InsyaAllah kita akan meneruskan perbincangan kita di muka surat 431 hari ini. Baik. Di muka surat 431, penulis mengatakan, memberi tajuk pembahagian solat sunat. Baik, kita lihat pada jemaah di muka surat 431 daripada kitab Fiqh Sunnah kita. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah. Solat sunat terbagi pada dua jenis, iaitu solat sunat mutlak dan solat sunat muqayyad. Dalam mengerjakan solat sunat mutlak, seseorang itu cukup niat mengerjakan solat sunat saja. Imam Nawawi berkata, seseorang yang mengerjakan solat sunat mutlak tanpa menentukan bilangan rakaat yang akan dikerjakannya, maka dalam hal ini orang itu bebas untuk mengakhiri solatnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, solat sunat mengikut penulis kita yang kita sebutkan tadi ada dua jenis. Satu solat sunat mutlak, satu sunat muqayyad. Solat sunat mutlak itu sebagai umum, mutlak, secara mutlak, in general, kita boleh tunaikan solat sunat bila-bila masa sahaja, selagi mana bukan masa-masa yang terlarang. Ada ke masa-masa yang terlarang? Ya, ada masa-masa yang kita dilarang mendirikan solat sunat tanpa sebab. Apakah dia? Akan kita kupaskan nanti. Jadi kalau kita tunaikan solat sunat mutlak, ada yang nak tunaikan solat sunat mutlak 2 rakaat, silakan. Ada yang nak tunaikan solat mutlak tak nak kira bilangan rakaat pun diperbolehkan. Cuma secara umum, kalau kita nak tunaikan solat sunat mutlak, solat sunat sebaik-baiknya kita laksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akan kita kupaskan secara umum nanti dan secara detail dalam perbincangan-perbincangan seterusnya. Baik. Dengan erti kata lain, dia dibolehkan mengerjakannya hanya 1 rakaat sahaja, lalu mengucapkan salam. Dan dibolehkan menambahkan sehingga menjadi 2, 3, 100, 1000 dan seterusnya. Malah jika ada seseorang yang mengerjakan solat sunat tanpa mengenal pasti bilangan rakaat yang telah dikerjakan lalu mengucapkan salam, maka solatnya tetap dianggap sah tanpa wujud perselisihan pendapat di kalangan ulama.
Pendapat ini telah pun disepakati kebenarannya oleh ashab kami, yakni malah Imam Syafi'i juga menetapkan demikian dalam kitab Al-Imla. Jadi maksudnya kalau kita nak tunaikan solat sunat apa? Sengaja aku saja nak tunaikan solat sunat, diperbolehkan. Dan tanpa mengikuti bilangan rakaat, kita tunaikan solat, diperbolehkan. Kalau dia nak buat demikianlah. Persoalannya nak atau tidak, diperbolehkan kalau ingin lakukan sedemikian. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lengkap bahawasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengerjakan solat sunat dengan jumlah bilangan rakaat yang banyak. Setelah mengucapkan salam, dia ditegur oleh Al-Ahnaf Qais radhiyallahu anhu dengan berkata, "Adakah kamu mengakhiri solatmu dengan bilangan genap atau ganjil?" Abu Dzar menjawab, "Itu tidak menjadi masalah. Jika aku tidak mengetahui berapa jumlah rakaat solat yang aku kerjakan tadi, maka cukuplah Allah yang mengetahuinya." Dengan diiringi isak tangis, Abu Dzar meneruskan, "Sebab aku pernah mendengar kekasihku, yakni Abu Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah.' Tidaklah seseorang itu sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan menaikkan satu darajat dan menghapuskan satu dosa daripadanya." Baik. Jadi Abu Dzar pernah satu ketika mendirikan solat sehingga beliau tidak mengira bilangan rakaat. Jadi diperbolehkan. Cuma seperti yang saya katakan, afdalnya nanti akan kita kupaskan. Kalau dapat kita mendirikan solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi kalau sekiranya kita nak mendirikan solat dan tak terkira bilangan rakaat, diperbolehkan juga. Ini menunjukkan kadang-kala para jemaah kita nak tunaikan solat malam. Nak tunaikan solat malam tak tahu nak solat apa. Niat sengaja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Sengaja aku solat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Demikian. Jadi tak semestinya kita nak kena niat, aku nak solat taubat ke, nak solat hajat ke, tidak. Kita ada sesuatu hajat yang kita nak. Sebelum kita buat satu keputusan, kita tunaikan solat 2 rakaat. Walaupun kita tak sebut solat istikharah, tak sebut solat hajat, tak sebut solat taubat, tak sebut solat apa-apa, diperbolehkan. Yang penting kita solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita lihat dan kita perlu fahami, setiap kali kita sujud itu diangkatkan bagi kita satu darajah. Mengikut sebahagian mufassirin, satu darajah ini adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Darajah tu begitu besar. Jadi maksudnya solat satu kali sujud. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sujud bagaimana? Ini menunjukkan sujud itu apabila seorang itu sujud, seperti mana saya sering kali sebutkan, sujudlah dengan sempurna. Sujud dengan kita merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, kita sujud meletakkan dahi kita ke bumi, Allahu Akbar, lalu kita mengagungkan Allah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Maha suci Allah. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam biha minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Sebagai contoh. Jadi ketika kita sujud, kita merendahkan diri, berdoa, mohon pengampunan Allah atas dosa-dosa dan kesilapan yang kita lakukan, yang terdahulu dan yang terkemudian. Dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah Maha mengetahui dosa apa yang kita buat. Jadi kita merendahkan diri para jemaah. Itulah sujud yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini contoh para jemaah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadi Abu Dzar sampai menitiskan air mata mengenangkan betapa besar nilai sujud. Jadi menunjukkan kita lebih banyak sujud kita, lebih baik darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi seperti mana saya sebutkan, kita nak dirikan solat biar sempurna, biar tawaduk, biar dengan merendah hati, daripada kita buat dengan kuantiti yang banyak, solat yang banyak, tetapi nilai rukuk dan sujud kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah sujud kita tadi dengan tawaduk, Allahu Akbar, dan lamakan sujud.
Itulah dia para jemaah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah." Tidak ada satu orang pun yang sujud untuk Allah kecuali diangkatkan bagi dirinya satu darajat. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itu adalah solat sunat mutlak. Solat sunat kerana Allah, walau tanpa sebab dan sebagainya. Jenis yang kedua, solat sunat muqayyad, pula ada dua jenis. Solat sunat muqayyad ada disebabkan sesuatu sebab. Pertama adalah disyariatkan mengikut pada solat fardu, dan inilah yang disebutkan sebagai solat sunat rawatib. Ini merangkumi solat sunat fajar, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang kedua disyariatkan tanpa mengikut solat fardu. Berikut ini adalah huraian yang terperinci. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita katakan tentang solat sunat ada dua jenis. Satu, solat sunat mutlak, solat sunat secara umum. Dan satu lagi, solat sunat muqayyad. Muqayyad itu ada dikaitkan dengan sesuatu sebab. Ya. Contohnya, solat sunat mutlak setelah kita sebutkan, solat sunat muqayyad dikaitkan dengan sesuatu sebab, sesuatu peristiwa, sesuatu tarikh. Terbagi kepada dua. Satu, solat sunat rawatib, yakni solat sunat yang mengiringi solat fardu. Satu, solat sunat yang bukan rawatib, disebabkan contoh sempena hari raya, contoh apabila kita masuk ke dalam masjid atau sebagainya. Nanti akan kita kupaskan insya-Allah. Baik, tetapi perbincangan kita hari ini, kita masuk perbincangan tentang solat sunat rawatib. Baik, solat sunat rawatib, apakah dia solat-solat sunat yang kita disunatkan mendirikannya qabliyatan dan ba'diyatan, sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Sebelum solat fardu, sebelum solat fardu mana yang ada solat sunat? Selepas solat fardu mana yang ada dan tak ada solat sunat? Secara umum akan kita kupaskan satu persatu. Tetapi secara umum ada 12 rakaat atau mengikut sebagian riwayat 10 rakaat yang sangat-sangat kita digalakkan. Apakah dia? Dengan sini para jemaah. 10 atau 12 rakaat. Kalau kita sebutkan 12 rakaat solat sunat rawatib, dia itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dah jadi 6. 2 rakaat selepas zuhur, jadi 8. 2 rakaat selepas maghrib, jadi 10. 2 rakaat selepas isyak, jadi 12. Saya repeat. Apakah 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Dalam sebuah hadis, barang siapa mendirikan 12 rakaat setiap hari, akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga. Kalau yang mengatakan 10 rakaat pada setiap hari pula adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur dan 6. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 10. Ini contoh. Saya repeat. Apakah dia 10 rakaat yang kita disunatkan mendirikan setiap hari kalau kita termampu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadilah dia 10 rakaat. Daripada 10 rakaat ini, ada juga solat-solat yang lain yang tetap digalakkan, yang saya tak sebutkan. Orang tanya, Ustaz, sebelum asar nak tunaikan ke tidak? Ada solat sunatnya akan kita kupaskan, tetapi tak termasuk dalam golongan yang sangat-sangat ditekan, sangat-sangat digalakkan. Daripada 12 atau 10 rakaat tadi setiap hari, yang sangat-sangat ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh.
sangat digalakkan. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik, kita kupaskan satu persatu. Pertama sekali, solat sunat fajar. Muka surat 432. Penulis mengatakan, keutamaannya, terdapat pelbagai hadis yang menegaskan betapa besarnya keutamaan mengerjakan solat sunat fajar dengan istiqamah. Di sini kami menyebutkan beberapa keutamaan solat sunat fajar. Antaranya, baik, apabila kita katakan solat sunat fajar, orang kadang-kadang bertanya, Ustaz, apa beza solat sunat fajar dan solat sunat subuh? Baik, solat sunat fajar dan solat sunat subuh dia tu juga. Kadang-kadang kita nak tunaikan sebutkan, saya nak tunaikan solat sunat subuh. Saya nak tunaikan solat sunat fajar. Saya nak tunaikan solat sunat sebelum subuh. Saya nak tunaikan solat sunat sebelum fajar. Semua sama makna. Solatnya adalah solat sunat qabliyah fajar atau qabliyah subuh. Ada orang bertanya, Ustaz, saya nak tunaikan solat sunat sebelum subuh ni, sebelum azan subuh atau selepas azan subuh? Ketahuilah para jemaah, solat sunat rawatib ini yang kita nak tunaikan, dia tu kita tunaikan sebelum mendirikan solat fardu. Dan kita mendirikan solat sunat itu selepas masuk waktu. Selepas masuk waktu zuhur, baru kita tunaikan solat qabliyah zuhur. Selepas masuk waktu asar, kalau orang yang tunaikan solat sunat asar, solat sunat qabliyah asar. Selepas masuk waktu maghrib, baru kita tunaikan solat sunat qabliyah maghrib. Kalau kita nak tunaikan solat sunat sebelum subuh, selepas masuk waktu subuh, baru kita tunaikan solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat sebelum subuh. Kadang-kadang orang terkeliru. Terkeliru kerana apa? Sebab perkataan tunaikan solat sunat sebelum subuh. Dia sangkakan sebelum subuh tu sebelum masuk waktu subuh. Bukan. Bukan sebelum masuk waktu subuh. Akan tetapi yang dikatakan sebelum subuh tu sebelum tunaikan solat subuh. Jadi solat sunat sebelum subuh ni bukan sebelum masuk waktu subuh, tetapi tunaikan solat sunat sebelum tunaikan solat fardu subuh. Dan seperti yang saya katakan, sama ada kita nak sebutkan solat sunat sebelum subuh atau nak tunaikan solat sunat sebelum fajar, dia juga. Jadi solatnya sama juga. Bila kita tunaikan, apabila telah masuk waktu subuh atau telah masuk waktu fajar, telah azan subuh, sebelum solat fardu subuh, itulah dia kita tunaikan solat sunat sebelum subuh. Kalau sebelum azan kita tunaikan solat sunat, itu masih lagi solat sunat apa? Tahajud. Selagi mana belum azan subuh, kita dirikan solat sunat itu masih waktu malam, masih dikira solat sunat tahajud. Walaupun 10 minit, azan 5.45, kita bangun 5.30, terus berwuduk, kita tunaikan solat 2 rakaat, itu solat tahajud. Solat sunat sebelum subuh berlaku apabila telah masuk waktu subuh, telah azan subuh. Telah azan subuh dah habis solat tahajud, dah tak ada solat tahajud, itulah dia solat sunat qabliyah subuh. Jadi perbincangan kita di sini tentang solat sunat fajar. Solat sunat fajar, faham. Solat sunat fajar adalah solat sunat subuh. Berarti mendirikan solat sunat ini selepas masuk waktu subuh, sebelum tunaikan solat fardu subuh. Antara ganjaran dan fadilatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW ketika menerangkan keutamaan solat 2 rakaat sebelum fajar, baginda bersabda, "Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a." Rasulullah SAW mengatakan, 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada seluruh isi bumi ini. Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Rasulullah katakan, ianya itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala-galanya. Apa dia? 2 rakaat sebelum subuh. Kita dapat lihat betapa ganjaran, betapa besar fadilat, nilai solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la tad'u raka'atal fajri wa in taradatkumul khair. Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sunat fajar itu meskipun kalian dikejar oleh pasukan tentera berkuda. Walaupun kita sedang dikejar oleh tentera berkuda, walaupun dalam peperangan, Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan solat sunat sebelum subuh ini.
Walaupun ada sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, namun ingin ditekankan adalah, ingin ditunjukkan adalah betapa penting solat sunat sebelum subuh ini. Hadis ini bermaksud janganlah kalian sekali-kali meninggalkan 2 rakaat sunat fajar, yakni solat sunat subuh tadi, walaupun ketika kamu dikejar oleh pasukan musuh. Jadi walaupun dalam peperangan sekalipun, solat sunat qabliyah subuh ini jangan kita tinggalkan. Kalaulah dalam peperangan kita tidak meninggalkannya, tetap kita menilai dan menjaga solat sunat sebelum subuh, bagaimana pula kita dalam keadaan damai? Bagaimana pula kita dalam keadaan tidur, di dalam aircon, dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan sepi, aman, damai? Maka para jemaah yang dirahmati Allah, bagi mereka-mereka yang dah pun amalkan solat sunat sebelum subuh ini, walhamdulillah. Bagi mereka-mereka yang belum mendirikan atau sebelum ini kadang-kala lakukan, kadang-kala tidak lakukan dan sebagainya, maka moga-moga cubalah dapat usahakan mulai hari ini kita cuba laksanakan solat sunat sebelum subuh secara istiqamah. Apa tu istiqamah? Istiqamah tu konsisten. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda muahadatan minar rak'ataini qabla subhi. Solat sunat yang paling mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tak ada solat sunat rawatib yang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga solat sunat sebelum subuh. Ada sebagian riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan bermusafir, kita tahu orang yang musafir gugur tuntutan mendirikan solat sunat rawatib. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur tak perlu lakukan. Kerana mereka tunaikan solat jamak. Bahkan qasar, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang wajib tu 4 rakaat dah buat 2 rakaat, maka yang sunat semua gugur. Akan tetapi dalam keadaan musafir, Nabi SAW tetap beristiqamah melaksanakan solat sunat qabla fajr, sebelum subuh itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini seperti mana saya sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita setiap pagi bangun pagi nak cari rezeki, kita berusaha ini, berusaha itu, itulah nilai dunia ini. Ketahuilah 2 rakaat sebelum tunaikan solat fardu subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita tak dapat sesuatu perkara, kita nak imbal balik, nak tebus, lakukanlah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nescaya itu lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Kalau katakan ketika sesuatu perkara kita nak berhajatkan sesuatu, kita nak dapat rumah terus tak jadi dapat rumah, ada orang janji nak kasih kita hadiah tapi tak kasih kita hadiah, bos janji nak kasih bonus tetapi tak dapat bonus, kita nak ini nak itu tetapi tak dapat, kita rasa gelisah, kita rasa sedih. Jangan bersedih, lakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Cuma kita tak nampak nilai tersebut kerana nilai di mata kita hanya wang ringgit dan harta. Kita tak lihat nilai-nilai yang lain. Seringkali kita gagal. Tetapi ketahuilah para jemaah, 2 rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tadi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ma ra'aituhu ila syai'in minal khairi asra'a minhu ila raq'ataini qabla al-fajr." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW begitu rajin dalam mengerjakan sesuatu kebajikan, melainkan ketika hendak mengerjakan 2 rakaat solat sunat sebelum fajar. Jadi kita katakan tadi solat sunat rawatib ada 12 rakaat atau 10 rakaat.
Namun sebagai permulaan bagi mereka-mereka yang tak terbiasa melakukan solat sunat rawatib ini, yang 12 rakaat atau 10 rakaat minimum, minimum cuba istiqamah solat sunat sebelum subuh. Kerana apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan Nabi SAW sangat tekun, sangat beristiqamah lakukan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ini. Jadi solat subuh tu kita budgetkan at least 4 rakaat. Maksudnya 2 rakaat solat fardu subuh dan 2 rakaat sebelum subuh tadi nak kena lakukan. Kita dah mentally prepared. Setiap hari sebelum solat fardu subuh 2 rakaat, kita tunaikan solat sunat subuh. Sebelum subuh tadi 2 rakaat insya-Allah. Baik. Dalam membincangkan solat sunat sebelum subuh ini, kita digalakkan untuk mendirikan solat sunat sebelum subuh ini supaya jangan memberatkan. Maksudnya jangan memanjangkan surah, jangan. Berbeza dengan solat malam. Solat qiyamul lail. Qiyamul lail kita disunatkan memanjangkan surah di waktu malam. Tetapi solat sunat sebelum subuh ini kita digalakkan memendekkan, ringankan. Kerana kita akan tunaikan solat fardu subuh sebentar lagi. Jadi di muka surat 434 penulis mengatakan, meringankan pelaksanaan sunat fajar seperti sedia maklum daripada sunnah Nabi SAW bahawasanya baginda selalunya meringankan bacaan surah ketika mengerjakan 2 rakaat sebelum sunat fajar. Dari Hafsah katanya, kana Rasulullah SAW yusalli raka'atal fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Qala Nafi' wa kana Abdullah yakni Ibnu Umar yukhaffifahuma kadzalik. Rasulullah SAW sentiasa mengerjakan solat sunat sebelum subuh itu sangat diringankan. Dan Ibnu Umar juga meringankan, dan para sahabat mendirikan solat sunat sebelum subuh juga semua meringankan. Maksud ringankan apa? Maksudnya tidak dibaca surah yang panjang, tidak dilama panjangkan rukuk, panjangkan sujud, tidak. Kerana kita sebentar lagi nak tunaikan solat fardu subuh. Dia punya grand finalenya solat fardu subuh. Ini adalah solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh ini sangat besar artinya. Kita bangun pagi, sebelum solat fardu subuh kita mentally prepared. Macam mereka-mereka yang nak buat National Day Parade. Sebelum National Day Parade ada full dress rehearsal. Untuk mentally prepared, semua nak kena pastikan. Siapa tak attend full dress rehearsal, jangan hadir. Dia tak boleh join in National Day Parade. Kerana nanti dia buat salah sana, salah sini. Jadi, rehearsal ni untuk mentally prepared kan. Ini contoh. Kita tidak menyamakan, jauh sekali perbezaan. Kita beribadah dengan perkara-perkara duniawi yang lain. Akan tetapi maksudnya, kita bangun pagi, kita dah berwuduk, sebelum tunaikan solat fardu subuh di waktu pagi. Ibadah yang pertama yang kita nak laksanakan, kita tunaikan solat sunat sebelum subuh dulu. Supaya kita dah mentally prepared, dah bersedia. Ini contoh pada jemaah. Dan solat sunat sebelum subuh ini sangat besar nilai. Dan kita digalakkan meringankan. Meringankan di sini bukan memperkecilkan, tetapi meringankan solatnya, tidak membaca surah-surah yang panjang. Dan Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la syakka aqra'u fihima bi Fatihal kitab am la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dalam masa yang singkat sehingga aku merasa ragu, tak pasti Nabi ni baca Fatihah ke tidak. Begitu singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan atau diringkaskan mendirikan solat sunat sebelum subuh, sehingga sebagian sahabat macam menyangka seolah-olah Nabi tak baca Fatihah. Kerana Fatihah Nabi penuh dengan penghayatan, baca tidak kelang kabut. Ini ibarat mubalaghahnya untuk menunjukkan betapa hebat Nabi SAW mendirikan solat fardu yang begitu hebat sekali, dan apabila tunaikan solat sunat meringankan para sahabat, ibarat bagaikan macam seolah-olah Nabi tak baca Fatihah kerana diringkaskan solat tadi. Baik, muka surat 434.
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil qabla salatil fajri qadra ma yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat sebelum subuh itu ibaratnya jangka masanya setakat baca suratul Fatihah. Demikian. Maksudnya adalah Nabi meringankan solat sunat sebelum subuh. Tidak memberat-beratkan. Jadi kalau Nabi SAW tidak memberat-beratkan, adakah Nabi hanya baca suratul Fatihah saja atau ada juga baca surah selepas Fatihah? Tetap baca surah. Kita apabila kita katakan nak meringankan solat itu, tetap kita disunatkan membaca surah selepas Fatihah. Apakah antara surah-surah yang Nabi seringkali baca ketika mendirikan solat sunat sebelum subuh? Muka surat 435. Surah-surah yang dibaca ketika solat sunat fajar. Disunatkan membaca surah seperti mana pernah dilakukan oleh Nabi SAW semasa mengerjakan solat sunat fajar. Antaranya adalah seperti mana tertera di beberapa hadis ini. Nabi SAW membaca antara lain hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil fajri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, antara surah yang Nabi baca ketika tunaikan solat sunat fajar, solat qabliyatan 2 rakaat sebelum subuh adalah membaca selepas baca Fatihah, Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Inilah Nabi meringankan. Jadi maksud meringankan tu Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dan baca qul huwallahu ahad. Saya nak tanya, kita punya solat fardu kita baca surah apa? Kita baca surah apa? Kalau Nabi ringankan baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kita kalau tak ringan kita baca surah apa? Kalau kita tak ringan kita baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Jadi kalau ringan baca surah apa? Ini contoh. Jadi maksudnya Nabi SAW bacaan untuk solat fardu seperti mana kita telah bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, Nabi baca surah-surah yang panjang. Jadi ringan tu maksudnya baca surah yang pendek, qul ya ayyuhal kafirun. Ini contohlah. Kita lakukan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Kalau itu yang kita termampu, alhamdulillah. Maksudnya kita meringankan sedikit solat sunat kita, kemudian solat fardu kita beratkan dan kita cubalah hafal surah-surah yang panjang sedikit untuk dapat dibaca ketika solat fardu. Rasulullah SAW tentunya membaca kedua-dua surah tadi selepas membaca suratul Fatihah. Sebab seperti mana yang telah dihuraikan sebelum ini, solat tidak sah kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Jadi maksudnya Nabi bukan baca surah itu saja, tetapi Nabi pasti baca Fatihah, lepas tu baru Nabi SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ni'ma suratani huma wa kana yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik surah kalau dapat kita baca ketika solat sunat yang nak ringkaskan adalah dua surah ini. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini sebaik-baik surah yang dapat kalau kita usahakan untuk membacanya. Kita buka surah Al-Quran nanti, kita buka terjemahnya, kita baca terjemahan, apakah maksud di sebalik makna surah Al-Kafirun. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir,
Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Contoh. Surah itu untuk memperteguhkan iman. Rakaat kedua, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah Taala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ingat, itu adalah akidah Allah Maha Esa. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesiapa apa jua pun. Yang di atas permukaan bumi ini, semua ini bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun ada sebagian orang mendakwa Tuhan ada anak, Allah Taala tekankan lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walaupun ada sebagian orang mendakwa ini Tuhan, itu Tuhan, Allah Taala tekankan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa jua pun yang serupa dengan Allah. Di atas permukaan bumi ini, kalau kita nampak ada orang katakan ni Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, nampak cahaya tu, itu semua bukan Tuhan. Itu cahaya, itu awan, ini batu, ini dan sebagainya. Tak ada satu apa jua pun yang mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, dan apa jua sekalipun di atas permukaan bumi, itu semua bukan Allah. Kerana Allah tidak dapat dilihat oleh mata dan sebagainya. Buat masa ini di atas permukaan bumi, tidak ada satu pun apa yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bincangkan dalam bab akidah nanti insya-Allah. Tapi perbincangan kita di sini, ketika solat sunat sebelum subuh, memang kita digalakkan membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua selepas membaca suratul Fatihah. Baik. Hadis yang ketiga dari Jabir bahwasanya anna rajulan qama faraka'a rakatal fajri faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang lelaki mendirikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pada rakaat pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadatis surah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca surah Al-Kafirun sehingga selesai. Maka Nabi SAW bersabda, hadza abdun arafa rabbahu. Maka Nabi mengatakan, ini adalah hamba Allah yang mengenal Tuhannya. Pada rakaat yang kedua pula dia membaca suratul Ikhlas sehingga selesai. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, hadza abdun amana bi rabbih. Nabi mengatakan, ini adalah Tuhan, ini adalah hamba yang beriman pada Tuhannya. Talha berkata, oleh itu aku terdorong untuk membaca dua surah ini selepas ataupun ketika solat sunat sebelum subuh. Jadi ada seorang lelaki ketika solat sebelum subuh itu, rakaat pertama dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Selepas baca rakaat pertama, Rasulullah mengatakan inilah hamba yang mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya. Selepas rakaat kedua, dia baca qul huwallahu ahad, inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Maka dari itu, para sahabat semua nak ikut amalan-amalan tadi. Maka dari itu, kita juga cuba usaha untuk ikut amalan tersebut. Disunatkan selepas suratul Fatihah, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Dari Ibnu Abbas katanya pula, adalah Rasulullah SAW biasanya juga pernah membaca ayat berikut pada rakaat pertama solat sunat fajar. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Daripada surah Al-Baqarah ayat 136. Manakala pada rakaat kedua pula beliau pernah membaca, yakni ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Baik, itu juga ada beliau membaca daripada surah Al-Imran ayat 64. Jadi Nabi bukan berarti hanya baca qul ya ayyuhal kafirun, tapi Nabi baca
surah-surah yang lain walaupun ringkas, tetapi Nabi baca beberapa ayat sebagai contoh. Dengan arti kata yang lain, muka surah 437 adalah Rasulullah SAW pada rakaat pertama solat sunat subuh membaca suratul Fatihah, kemudiannya disusuli dengan membaca ayat berikut. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kita lihat apakah maksud ayat tadi. Jadi kalau kita lihat ya, ayat tersebut dalam kitab kita tak dibawakan maknanya. Rasulullah SAW membaca ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, Qulu, katakanlah wahai Muhammad, amanna billahi, aku beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan apa yang diturunkan kepada Ismail, wa Ishaqa, dan diturunkan kepada Ishaq, wa Yaquba, dan diturunkan kepada Yaqub, wal asbati, wa ma utiya Musa, dan apa yang dikurniakan dan apa yang diberikan kepada Musa, dan wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan oleh kepada utiyan nabiyyuna, diberikan kepada para nabi daripada Tuhannya, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, kami tidak membeza-bezakan kepada atas nabi-nabi itu, maksudnya semua nabi kita akur nabi ini adalah para anbiya. Nabi ini adalah para rasul, membawa risalah yang satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tidak membeza-bezakan seperti mana sebagian golongan yang membeza-bezakan Nabi. Ada yang mengatakan ini sebagai anak Tuhan, ada yang mengatakan ini dan itu. Kita bukan menghina golongan-golongan tertentu, tetapi kita dah berbincangkan ayat ini. Jadi maksud kita tidak membeza-bezakan. Bagi kita seorang yang beriman, yakni semua para Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah, the messenger of Allah. Ini contoh. Jadi Rasulullah SAW membaca ayat itu juga. Pernah Nabi SAW membacanya. Manakala pada rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah, baginda juga membaca ayat berikut. Ayat ni yang baik. Apakah maksud ayat ni? Dalam kitab kita tidak disebutkan maknanya, tetapi kita lihat kenapa Nabi SAW membaca ayat ini. Mari kita renungkan maknanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 64, di mana Nabi membaca ayat ini dalam solat sunat sebelum subuh pada rakaat kedua. Pernah. Qul, katakanlah. Jadi Allah Ta'ala mengutus mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul, yakni katakanlah. Qul ya ahlal kitabi, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeru kepada ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah golongan para penganut, orang-orang yang diberi kitab, yakni pengikut Nabi Musa AS dan pengikut Nabi Isa AS. Nabi Musa AS diberi kitab Taurat, Nabi Isa AS diberi kitab Injil. Jadi pengikut ini, mereka ini beriman kepada kitab Taurat dan beriman kepada kitab Injil. Mereka beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya, ada di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang hari ini dikatakan sebagai orang Kristian, katakan ada di antara mereka yang telah mengubah sebahagian daripada kitab-kitab mereka. Ada di antara mereka yang mendakwa sebahagian para nabi itu sebagai anak Tuhan. Jadi dalam perkara ini, kalau kita nak mengajak kedamaian, bagaimana hendak kita mengajak kepada kedamaian, ataupun bagaimana kita nak mengajak kepada satu perkara yang the shared values, sesuatu yang semua orang beriman. Kita duduk, orang Islam duduk bersama dengan orang Yahudi, bersama orang Nasrani.
Daripada ketiga-tiga ini ada kepercayaan, dia percaya, dia ni tak percaya. Dia percaya, dia ni tak percaya. Sebagai contoh, orang Kristian mengiktiraf, mengakui, mendakwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Orang Islam tak mendakwa pula. Saya tak bersetuju Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi bagaimana hal itu? Orang Kristian mendakwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Jesus sebagai anak Tuhan. Orang Islam tak percaya. Orang Islam percaya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Orang Kristian tak percaya. Jadi bagaimana nak beriman? Bagaimana nak bersatu? Allah SWT mengajarkan kepada Nabi SAW satu cara untuk dudukkan dan untuk membawa semua dapat bersama. Kita don't talk about perkara-perkara khilaf. Jangan bincangkan ataupun kita jangan ketengahkan perkara yang kita tak dapat bersetuju. Nak cakap Jesus sebagai anak Tuhan, orang Islam tak setuju. Nak cakap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, orang Kristian tak setuju. Baik, jangan cakap pasal Jesus, jangan cakap pasal Nabi Muhammad, letak tepi. Apa nak cakap? Kita cakap, kita bincangkan, kita bersetuju pada satu perkara yang semua orang setuju. Apakah perkara yang semua orang setuju? Orang Islam tak percayakan Jesus sebagai anak Tuhan. Orang Kristian tak percayakan Nabi Muhammad. Satu perkara yang semua orang setuju, apa dia? Tentang ketuhanan. Siapa tu Tuhan? Allahu Rabbi. Tuhan itu, Tuhan kami adalah Allah. Semua orang setuju. Maksud semua orang setuju, orang Yahudi dibawakan kitab Taurat, akur Allah itu, Tuhan itu Allah. Orang Nasrani, orang Kristian yang dibawakan kitab Injil, akur Tuhan itu Allah. Orang Muhammad, orang Islam yang diturunkan kitab Al-Quran, akur Tuhan itu Allah. Orang Kristian pun akur Tuhan itu Allah. Kerana orang Kristian percaya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham, Nabi Musa alaihissalam, Moses, Nabi Nuh alaihissalam. Semua membawa risalah yang satu, yakni mengesakan Allah. Jadi semua akur. Maka dalam ayat ini, Rasulullah membacakan dalam surah, dalam solat sebelum subuh, rakaat kedua, Qul, katakanlah kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat, kepada satu perkara yang sama di antara kami dan kalian. Apa dia perkara yang sama? Jadi kita lihat pada ayat ini, surah Al-Imran ayat 64. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Agar kami tidak menyembah kecuali Allah. Jangan cakap pasal Nabi, jangan cakap pasal anak Tuhan, jangan cakap pasal Nabi terakhir, jangan semua tak apa, letak tepi dulu. Satu perkara yang kita sama, kita akur, kita bersama, agreed upon, yakni Allah itu Tuhan kami. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Agar kami tidak menyembah kecuali pada Allah. Setuju tak? Orang Yahudi kata ya, orang Nasrani kata ya, orang Islam kata ya, bahawasanya Tuhan kami adalah Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun. Boleh tak? Jadi Rasulullah SAW dalam ayat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita bersama-sama pada satu perkara yang kita semua setuju, agreed upon di antara kami dan kalian. Apa dia? Pertama, alla na'budu illallah, agar kami semua tidak menyembah kecuali pada Allah. Dan yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun. Wala nusyrika bihi syai'a. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun. Jangan minta pada ini, jangan minta pada itu. Kita bincang kepada Allah cukup. Kita perbersihkan tauhid kita, akidah kita hanya menyembah pada Allah, dan jangan sekutukan pada Allah dengan sesuatu apa jua pun, kerana inilah message, inilah risalah yang dibawakan oleh para anbiya
semenjak dahulu. Daripada zaman Nabi Musa alaihi salam, sebelumnya itu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, semua membawa mesej yang sama. Yakni tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi dalam ayat ini kita sambung, wala nusyrika bihi syai'a, dan yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan mengambil tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah. Boleh tak? Kita menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun, dan yang ketiga, jangan kita ambil apa juga selain daripada Allah sebagai Tuhan. Perteguhkan akidah kita. Fa'in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sekiranya mereka semua setuju, maka ketahuilah kita semua orang beriman. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maksudnya daripada ayat ini satu cara, satu kaedah yang baik. Nabi SAW diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekati orang-orang musyrikin, atau bukan orang musyrikin, untuk mendaki ahlul kitab, mereka yang telah diberi Alkitab, kerana mereka beriman kepada Allah, supaya kita mengisahkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa juga sekalipun. Nokta pertama. Nokta yang kedua, daripada ayat ini kita lihat, kita orang-orang beriman, kadang-kala kita bincangkan, kita pastilah perlu hidup bersama dengan orang-orang yang tak beriman, hidup bermasyarakat, saling hormat menghormati, memang itu yang sewajarnya, terutama sekali kita yang hidup di negara Singapura yang berbilang bangsa dan agama, begitu juga teman-teman kita yang di Malaysia yang hidup berbilang bangsa dan agama. Masalah agama ni sangat sensitif. Kita tak jaga betul-betul, boleh mendatangkan kemudaratan yang besar, dan kerana agama atau bangsa kita tidak menanganinya betul, boleh berlaku pergaduhan, boleh berjadi pertikaian, dan banyak perkara kemusnahan boleh berlaku. Kerana agama dan bangsa adalah satu perkara yang sangat sensitif. Kita kena berhati-hati. Dan wajar kita berhati-hati. Kita jangan ambil sambil lewa, kerana kita penting, di sana memang ada kepentingan untuk menjaga hidup bersama berbagai bangsa dan agama. Tetapi nokta yang ingin saya tekankan di sini, kalau itulah memang betul yang sewajarnya kita lakukan, kita antara kita pula bagaimana? Umat Islam ni bagaimana? Kita lihat dalam negara kita, sama ada di Singapura, di Malaysia, kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, di antara umat Islam ni kita bertelagah, kita berbeza pendapat, perkara remeh-temeh kita sampai bermusuhan. Sama ada nak solat tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat, bergaduh. Sama ada nak beramal dengan maulid Nabi, nak sambut maulid Nabi ke tidak, kita kadang-kala bermusuhan. Kadang-kala kita begini dan begitu, berbeza pendapat. Kadang-kala boleh bermusuhan, bergaduh, berlaku perceraian, berlaku perbezaan pendapat yang begitu besar. Kenapa? Lihat ayat ini para jemaah. Kalau Allah SWT mengajar Nabi SAW menyeru ayat ini kepada ahlul kitab, kita orang-orang beriman lagi-lagi harus mengenang ayat ini dan menghayati ayat ini. Orang Islam pun ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab, kita beriman pada kitab, yang ini kitab Al-Quran. Untuk umat Islam perlu diserukan ayat ini yang sama, yakni qul ya ahlul kitab. Marilah wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di sini mereka-mereka yang beriman kepada Al-Quran, yakni umat Islam. Marilah kita beriman kepada satu perkara. Kita kadang-kadang khilaf antara kita. Nak percaya ini ke nak percaya itu, kita khilaf. Nak maulid Nabi ke tak nak maulid Nabi, nak Isra' Miraj ke tak nak sambut Isra' Miraj, nak buat 8 rakaat ke 4 rakaat, semua tinggalkan. Khilaf-khilaf ni semua tinggalkan. Semua kita akur apa? Satu perkara yang kita tak ada khilaf. Apakah dia? Tiada Tuhan melainkan Allah. Setuju tak? Setuju. Yang khilaf-khilaf semua je letak tepi. Khilaf-khilaf. Awak khilaf nak buat 8 rakaat khilaf, nak buat 20 rakaat khilaf, tak buat pun lebih baik daripada buat tapi bergaduh. Jangan buat. Nak buat solat kat rumah sudah. Lebih baik. Ada yang nak sambut maulid Nabi, ada tak nak sambut maulid Nabi, ada yang dakwa itu, dakwa ini. Kita letak tepi dari perbincangan. Ini masalah khilaf, letak tepi. Satu perkara yang kita tak ada khilaf. Apakah dia? Tuhan kita adalah Allah. Allah Tuhan kami. La ilaha illallah. Baik, inilah ayat tadi. Qul
Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita kepada satu perkara yang tak ada khilaf di antara kita, yakni alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain kepada Allah. Baik, yang khilaf ini kita letak tepi. Yang tak khilaf tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kalau saya katakan kita ikut Al-Quran, ada tak khilaf? Tak ada orang khilaf. Kalau kita katakan ini hadis Nabi SAW, ada tak khilaf? Awak setuju tak tentang hadis Nabi yang sahih ini? Baik, kita setuju. Baik, Alhamdulillah, kita berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Amalan-amalan yang baik, dia khilaf dia, awak buat kat rumah, awak buat kat rumah. Awak kata ini lebih baik, silakan. Awak kata itu lebih baik, silakan. Jangan bawa sampai ke tengah untuk bergaduh. Masyarakat Islam perlu berpegang teguh, bersama-sama, bersatu padu. Umat Islam perlu bersatu. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini contoh para jemaah mengenai ayat ini. Baiklah. Jadi maksudnya inilah ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW juga kadang-kala pada solat sunat qabliyah subuh. Perbincangan kita tentang amalan surah yang dibaca pada ketika solat sunat sebelum subuh, dan ini antara surah yang Nabi SAW bacakan, dan itulah sepatutnya saya sarankan para imam, saya sarankan kita ni sering kali baca surah ini, ayat ini, dan cuba hayati, terutama sekali mereka-mereka yang suka khilaf sangat, bergaduh sana sini tentang hujahnya, pendapatnya. Baca surah ini dan kita amalkan, insya-Allah umat Islam akan aman damai, mengenal siapa tu teman, siapa tu kawan, siapa tu sahabat, siapa tu saudaranya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, muka surat 437. Imam Abu Daud juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah SAW juga pernah membaca ayat berikut pada rakaat pertama solat subuh, yakni qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan seterusnya. Sama juga ayat seperti mana telah kita kupaskan tadi. Manakala rakaat kedua dibacakan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Apabila Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara mereka yang menjadi penolongku untuk membantu agama Allah? Qala al-hawariyuna, maka para hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami ini adalah pembantu agama Allah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun, kami ini beriman kepada Allah dan ketahuilah, naik saksilah, kami ini adalah orang-orang yang beriman. Ini contoh. Di waktu pagi maksudnya mereka memperbaharui iman mereka, memperbaharui persaudaraan mereka. Dibacakan surah-surah demikian yang mereka menghayati dan memahami makna surah tadi. Baik, bagaimanapun seseorang yang mengerjakan 2 rakaat solat sunat fajar dibolehkan membaca surah Al-Fatihah sahaja berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebelum ini, di mana Nabi SAW berdiri sekadar cukup membaca surah Al-Fatihah. Namun sekiranya memandangkan kita masyarakat Singapura kadang-kadang sibuk, nak kejarkan masa, nak pergi kerja, kalau kadang-kadang tak kesempatan untuk membaca surah-surah yang panjang, bahkan tak kesempatan baca surah selepas Fatihah ketika solat sunat sebelum subuh, maka kalau setakat baca Fatihah saja, lepas tu terus rukuk pun diperbolehkan, memandangkan masa atau sebagainya. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita pada hari ini, yakni perbincangan kita dalam membincangkan tentang solat sunat sebelum subuh. Dan kita mengetahui seperti mana saya sebutkan, solat sunat sebelum subuh ini sangat-sangat digalakkan. Marilah kita cuba sedaya upaya untuk mengamalkannya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Memandangkan masa, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, marilah kita, sekiranya di antara kita ada soalan atau perkara yang kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Barang siapa ada persoalan, seperti biasa bolehlah menulis soalannya itu di ruangan komen, insya-Allah, dan saya cuba menjawabnya. Untuk pengetahuan kita, kadang-kadang saya perhatikan ada sebahagian jemaah yang menonton atau mengikuti kuliah kita di waktu malam.
Kalau kita dah ikuti kuliah di waktu malam, kita jangan tulis soalan kat situ lah. Pasal saya dah tak sempat nak jawab. Ya, kerana saya hanya dapat jawab ketika live ini. Jadi kalau dapat live, jadi saya dapat jawab. Jadi soalan-soalan yang tertera di ruang komen tu, selalu jawapannya adalah jawapan yang saya berikan ketika live. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah, barang siapa ada soalan, silakan. Di sini saya cuba lihat kalau ada soalan, sebentar ya. Solat sunat rawatib, baik. Puan Junaida Ismail bertanya, Ustaz, jika azan dah nak dekat, boleh tak kita solat sunat cuma baca Fatihah saja tanpa surah yang lain? Baik, jika azan dah nak dekat. Baik, azan apakah ni? Katakan azan sebelum subuh. Ini azan subuh. Jadi seperti mana saya sebutkan, kalau ini azan subuh, kalau kita sebelum azan subuh kita nak tunaikan solat sunat, itu masih lagi solat sunat tahajud. Jadi solat sunat tahajud memandangkan dalam rakaat subuh tu kita ringkaskan, kita baca Fatihah saja diperbolehkan. Secara umum solat sunat atau solat fardu, ya, minimum kita kena baca suratul Fatihah kerana suratul Fatihah tu adalah rukun. Jadi kalau kita dah tahu nak dekat masuk waktu subuh, kita nak kerjakan solat solat tahajud. Jadi kita ringkaskan solat tahajud kita hanya baca suratul Fatihah, maka diperbolehkan dan sah. Soalan yang berikutnya, boleh tak solat sunat rakaat pertama surah Al-Ikhlas dan rakaat kedua pun surah Al-Ikhlas? Boleh tak rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun surah Al-Ikhlas? Jawapannya boleh, diperbolehkan dan sah solatnya tadi kerana mungkin itu antara solat surah yang dihafal, diperbolehkan. Soalan yang berikutnya, doa iftitah harus dibaca semasa solat sunat rawatib. Ketahuilah, semasa solat sunat sebenarnya doa iftitah masih lagi digalakkan untuk kita membacanya kalau kita ada masa. Kalau solat rawatib mungkin kita boleh tinggalkan, kerana kalau kita solat rawatib tu maksudnya selepas tu kita nak solat fardu. Kalau takut dipanjangkan sangat solat rawatib kita, nanti solat fardu kita tertinggal. Jadi kita meninggalkan doa iftitah diperbolehkan. Tetapi kalau solat-solat yang lain, katakan solat duha, solat tahajud dan sebagainya, kita masih lagi disunatkan membaca doa iftitah. Kita boleh membaca doa iftitah yang ringkas berdasarkan apa yang pernah kita belajar sebelum ini. Ada berbagai tata cara membaca doa iftitah, ada yang panjang dan ada yang ringkas. Kita boleh mengambil yang ringkas ketika solat sunat, insya-Allah. Soalan berikutnya, kalau kita terbangun beberapa minit sebelum syuruk dan akan habis waktu subuh, kalau melakukan solat sunat subuh, lebih baik kita solat saja sunat dan diikuti dengan solat fardu subuh, atau solat fardu saja dan ba'da sunat subuh dikemudiankan? Baik, soalannya adalah, kalau katakan seseorang itu bangun lewat, katakan terbit matahari pukul 7 dan dia bangun dah pukul 6.45, kemudian dia pergi toilet dan berwuduk, dah tinggal, kemudian dia keluar dah 6.52, tinggal beberapa minit saja lagi. Maka dalam hal sedemikian, dia tinggalkan solat sunat, dia buat yang fardu. Yang fardu tu wajib, yang sunat betapa besar kepentingan tetap ianya sunat. Jangan sampai kita mengejar yang sunat, tertinggal yang fardu. Sebaiknya kau dapat bangun lebih awal, tetapi katakan kalau dia terlewat, nescaya dalam hal itu dia meninggalkan yang sunat, hanya terus buat yang solat fardunya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah lebih baik, kerana jangan sampai dia meninggalkan solat fardu. Maksud saya azan selain azan subuh, cuma baca Fatihah saja untuk solat rawatib. Mengenai solat rawatib tadi, boleh tak dia hanya baca suratul Fatihah saja, bukan ketika solat qabliyah subuh? Diperbolehkan. Contoh, katakan setiap kali dia solat sunat rawatib, memandangkan terutama solat qabliyah, memandangkan lepas tu nak solat fardu dan dia nak kejar masa, rawatibnya rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, dia tak baca surah, dia diperbolehkan dan sah. Hukum membaca surah adalah sunat, bukan rukun. Yang rukun adalah membaca Fatihah, maka Fatihah itu wajib dibaca, kalau tak baca tidak sah. Kalau sekiranya dia tak baca surah, tetap sah. Dia tak baca surah, maksudnya tak baca surah selepas Fatihah tadi, maka solatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada soalan yang lain silakan. Berdasarkan komen section saya kat sini, tak ada soalan yang lain. Kita cuba lihat ya. Sebab kadang-kadang saya tak faham kenapa uh, sebahagian komentar tu mungkin tak keluar. Jadi kalau sesiapa ada soalan yang lain, silakan. Saya tengok di sini ada tak soalan-soalan yang lain yang mungkin saya tak kelihatan di sana. Sebentar ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa ada soalan yang lain silakan untuk kita bincangkan bersama. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.